Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asfiah bin Ilyas, nombor matrik 252249. Saya merupakan pelajar Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan di Universiti Utara Malaysia, Kampus Kuching. Pada hari ini saya akan membentangkan isu berkenaan dengan kemiskinan dan isu agihan untuk subjek GMGF 2014, Ekonomi dan Pembangunan. Kemiskinan dan isu agihan ini adalah satu fenomena yang kompleks dan dinamik. Corak dan bentuk kemiskinan selalunya berbeza mengikut geografi, negara dan kumpulan sosial ekonomi. Jadi mengikut definisi, isu isi rumah yang miskin ini boleh dibezakan dengan kekurangan pendapatan untuk memperoleh kebolehan keperluan asas, kekurangan pendidikan, kekurangan harta benda, tidak sihat tubuh badan, kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang selesa dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi kemiskinan ini juga ditakdirkan sebagai keadaan seseorang individu atau sekumpulan isi rumah tidak mampu memenuhi keperluan asas pada standard yang minimum. Jadi sejak kemerdekaan pada tahun 1997, pelbagai dasar dan rancangan kerajaan telah dilaksanakan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan identiti kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Sekiranya masyarakat di Malaysia ini tiada bantuan atau sokongan yang diberikan oleh kerajaan, berkemungkinan besar menyebabkan isi rumah menjadi lemah dan tidak mahu keluar dari kitaran kemiskinan. Justru keadaan ini boleh membahayakan kestabilan ekonomi dan keselamatan negara. Jadi maksudnya di sini disebabkan oleh kemiskinan, kekurangan makanan, uzuran dan kekurangan pengetahuan di kalangan manusia yang mungkin membawa kepada seseorang terjerumus ke lembah jenayah untuk menjalani kehidupan mewah. Jadi di sini jika kita lihat indeks yang telah disediakan, graf kadar kemiskinan di Malaysia pada tahun 2019, kadar kemiskinan adalah 5.6%, manakala kadar kemiskinan pada tahun 2020 adalah 8.4%. Dalam graf ini juga telah menunjukkan bilangan isi rumah berada di bawah pendapatan garis kemiskinan, iaitu di bawah pada RM2,208. Jadi apa yang kita lihat sini pada tahun 2019, seramai 400,000 di pendapatan adalah di bawah kemiskinan, manakala pada tahun 2020 bilangan isi rumah yang berada di bawah garis kemiskinan iaitu 639,800,000. Apa yang kita lihat di sini, konsep kemiskinan boleh ditakdirkan kepada dua keadaan, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Jadi konsep kemiskinan ini adalah merujuk kepada ketidaksejahteraan, ketinggalan dan kemunduran sesuatu masyarakat yang diukur dengan metrik atau piawaian tertentu. Jadi apa yang kita lihat di sini berkenaan untuk kemiskinan mutlak, ia adalah kekurangan wang untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan mutlak ini diukur apabila pendapatan isi rumah kurang daripada separuh daripada pendapatan garis kemiskinan, iaitu PGK. Ia bermakna sekiranya pendapatan isi rumah itu separuh daripada pendapatan garis kemiskinan, ia dikira
mengalami situasi kemiskinan mutlak. Manakala kemiskinan relatif, ilustrasi ini menggambarkan antara kumpulan strata tinggi dan kumpulan strata miskin. Pendapatan 40% terendah sebagai metrik utama berbanding pendapatan 20% teratas ialah ukuran yang paling umum digunakan bagi mendefinisikan kemiskinan relatif ini. Kemiskinan mempunyai konotasi yang berbeza mengikut tempat, mengambil kira pelbagai unsur budaya dan masyarakat, serta pelbagai pandangan tentang kemiskinan dan kedudukan sosial. Di sini saya ungkaikan terdapat 5 ciri-ciri kemiskinan, iaitu pendapatan per kapita, pendidikan, menghargai seni budaya dan warisan, berakhlak mulia dan tamadun holistik. Jadi apakah peranan kerajaan kita untuk membasmikan masalah kemiskinan ini? Yang kita dapat lihat daripada keadaan Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021, iaitu sepanjang tahun 2017 hingga 2021, Rancangan Malaysia ke-11 iaitu RMK-11 yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020 adalah rancangan pembangunan 5 tahun terakhir dengan 6 teras strategik dan 6 pemacu perubahan yang akan membantu Malaysia mencapai aspirasi Wawasan 2020 untuk menjadi sebuah negara maju dan inklusif. Jadi apa yang kita lihat di sini, pada tahun 2020, negara kita dan ataupun seluruh negara di dunia ini telah mengalami pandemik COVID-19, dan secara tidak langsungnya akibat daripada pandemik ini ia mempengaruhi ekonomi global dengan pengurangan 3.2% berbanding pertumbuhan 2.8% pada tahun 2019. Dengan adanya pandemik COVID-19 ini, semua industri terjejas, khususnya perniagaan berkaitan pelancongan dan penerbangan. Secara tidak langsung, pengangguran dan kemiskinan di seluruh dunia telah meningkat. Menjelang tahun 2020, Bank Dunia meramalkan peningkatan dalam golongan miskin garis keras dunia dengan tambahan 97 juta individu. Tahun lepas, kadar kemiskinan negara meningkat kepada 8.4% dan meningkat daripada 5.6% pada tahun 2019. Keluaran dalam negara kasa KDNKM meningkat pada kadar purata 2.7% tahun dalam tempoh RMK-11 yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020, yang lebih rendah daripada objektif awal. Ini disebabkan pengucupan teruk sebanyak 5.6% pada tahun 2020. Di sini juga kita boleh melihat keadaan Malaysia di dalam fasa pandemik ini. Terdapat sangat sedikit skop untuk menjalankan projek pembangunan pada tahun 2020 dan 2021 kerana keperluan besar untuk melindungi nyawa, dan pada bulan Oktober tahun ini, Bank Dunia telah memperkenalkan visi kemakmuran bersama 2030. Jelas kita melihat di sini pada tahun 2020, pendapatan negara kasa GNI per kapita akan menjadi RM42.500 atau 10.100 USD dolar. Angka ini adalah 20% di bawah pendapatan yang diperlukan untuk melaikkan diri sebagai negara berpendapatan tinggi. Disebabkan situasi pandemik ini, kerajaan membelanjakan sejumlah RM248.5 bilion untuk projek sepanjang RMK-11. Ini terdiri daripada 58% untuk sektor ekonomi, 26% untuk perkhidmatan sosial, 11% untuk keselamatan dan kedutaan, dan 5% untuk pentadbiran am.
Jadi wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada kewangan negara dan defisit belanjawan meningkat pada 6.2% daripada KDNK pada tahun 2020. Hutang berkanun untuk keseluruhan kerajaan persekutuan setakat ini adalah berjumlah 57.9% daripada KDNK. Jadi kadar kemiskinan golongan Bumi Putera adalah lebih tinggi berbanding kaum Cina dan India, kumpulan orang asli serta penduduk Sabah dan Sarawak. Di graf kadar kemiskinan lebih tinggi dalam kalangan Bumi Putera. Menurut individu muflis dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari Mac 2020 sehingga Julai 2021, peningkatan adalah 2 kali ganda lebih ramai. Data keberangkrapan yang direkod oleh Jabatan Insolvensi Malaysia sepanjang PKP seramai 10.317 orang dan 1,246 perniagaan telah diisytiharkan muflis antara Mac 2020 dan Julai 2021 dalam tempoh 16 bulan. Malaysia kebelakangan ini mengalami krisis kesihatan yang memberi kesan besar kepada tenaga kerja dengan kadar pengangguran yang meningkat melebihi 4.0%, meningkat daripada purata 3.0% sebelum ini. Jadi sepanjang pandemik berlaku di Malaysia dan seluruh dunia, kerajaan mengambil langkah seperti bantuan kepada golongan B40, M40 dan D20 kerana kekurangan pendapatan isi rumah mereka terjejas di masa pandemik ini. Bagi melonjakkan pembangunan negeri-negeri kurang membangun seperti negeri di Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah dan Sarawak serta Terengganu, inisiatif oleh kerajaan dilaksanakan terhadap 6 peringkat, iaitu peringkat infrastruktur asas, pendigitalan pendidikan, pembangunan ekonomi dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Inisiatif ini dipertingkatkan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu rancangan Malaysia 5 tahun ke hadapan pada tahun 2021 hingga 2025. Kerajaan akan meningkatkan liputan jalur lebar dan bekalan elektrik dengan membina menara pemancar telekomunikasi, membina loji janakuasa baru, naik taraf talian pengantaran grid timur dan barat Sabah. Yang kedua iaitu perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan membina lebih banyak lagi hospital dan 26 klinik baharu di desa seperti Sabah dan Sarawak. Sebanyak 26,000 isi rumah miskin di Sabah dan Sarawak akan mendapat kemudahan pembinaan rumah baharu ataupun pembaikan rumah daif. Bagi menjamin keselamatan dan meningkatkan hubungan ekonomi, Kerajaan Malaysia telah akan membina pos kawalan sempadan baharu di Manuluan, Simagaris dan Kalabakan di Sabah, dan naik taraf kompleks ICQS Terpeduk dan Serikin di Sarawak, dan membina jalan daripada sempadan Bekalalan kompleks CIQ menghala ke Lawas pada tahun 2022. Tidak lupa juga kepada penduduk luar bandar, infrastruktur luar bandar dipertingkatkan seperti naik taraf 2,800 km jalan berturap di Sabah, Sarawak, Pahang dan Negeri Sembilan. Dan kerajaan akan memastikan akses kepada bekalan air bersih capai 98% dan bekalan elektrik ada sebanyak 99%. Terus dilaksanakan projek seperti program amaniti sosial dan pembinaan jalan pembangunan desa. Kerajaan juga akan memulihkan Felda, iaitu dengan menstrukturkan semula kewangan Felda
memperkasakan taraf sosioekonomi warga Felda, menjadikan Felda peneraju dalam pertanian pintar dan pengeluaran makanan segera, dan generasi kedua diperkenalkan dengan konsep perumahan dibina sendiri, turut ditawarkan tapak rumah dan reka bentuk yang standard. Jadi secara kesimpulannya, kemiskinan adalah isu sedunia yang mesti ditangani oleh kerajaan, dan kerajaan mesti bertanggungjawab untuk menjalankan sistem kewangan dengan berkesan untuk memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Kerajaan mesti memikul kewajipan sosial yang lebih besar apabila ia berkaitan dengan kemiskinan. Usaha kerajaan menangani masalah kemiskinan bandar dan luar bandar wajar dipuji. Memenangkan peratusan rakyat yang hidup dalam kemiskinan berjaya dikurangkan sejak dasar ekonomi baru dilaksanakan. Dalam musim wabak ini, kita mesti bertindak balas terhadap semangat keluarga Malaysia, mengetepikan perbezaan kita dan bekerjasama untuk mewujudkan Malaysia yang berdaya saing, teguh dan tahan cabaran untuk matlamat rancangan Malaysia ke-12. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Asfiah bin Ilyas, pelajar pendidikan jarak jauh kampus Kuching. Sekian, terima kasih.